Ummatul dakwah dapat seruan. Dalam Malaysia ni tak ada orang yang tak dapat seruan agama Islam. Hari-hari dalam televisyen, hari-hari dalam radio, semua ada. Cuma penerimaan dia, ummatul ijabah tu dia terima ataupun tidak agama, itu di situ duduk pada dia. Sebab Allah Ta'ala letakkan akal fikiran pada dia. Adanya fikiran kena fikir, adanya mata kena lihat kebenaran, adanya telinga kena mendengar kebenaran. Kalau tak dengar dengan tiga benda, tak fikir, tak dengar, tak lihat, ulaika kal an'am, mereka seperti nak binatang-binatang ternakan, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma hawil ahwalana ila ahsanil hal wa na'udzu bika ya Allah min ahwali ahli an-nar. Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtana fardunhu ilayna inda hajati ilayhi wa la tansana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat lagi kita teruskan kelas mingguan kita, yang mana pada minggu ini membicarakan kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wal mumathalatu lil hawadithi bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhu al-'aliyyatu qadran min al-faraghi أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو له جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو تتصف بالصغر أو الكبر أو تتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. Sambungan lagi daripada lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat mustahil bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang disebutkan minggu yang lalu, yang pertama al-adam, ketiadaan. Lawan bagi sifat wajib yaitu al-wujud. Yang kedua al-hudus, baharu. Lawannya sifat qidam, sedia kala. Yang ketiga lawannya turu'ul adam, sifat mustahil. Lawan yaitu sifat yang wajib bagi Allah SWT, yaitu al-baqa, kekal. Sambungan lagi daripada itu, wal mumathalatu lil hawadith, mumathalah lil hawadith. Dan yang keempat, mumathalatuhu lil hawadith, artinya menyerupai, menyerupai bagi yang baru. Lawan mana sifat mustahil ini, yaitu menyerupainya Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap yang baru. Apa sahaja dipanggil mustahil. Benda yang mustahil. Sebab kita telah menetapkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maka yang mumatsalah menyamai ini maknanya tersalah ataupun mustahil lah.
mustahil berlaku. Jadi kalau berlaku, kita katakan bersifat dengan sifat mumatsalah, maka serupa seperti makhluk lah. Serupa seperti makhluk. Mana baharu? Baharu. Jadi permasalahan yang berlaku, adakah pencipta itu baharu? Tidak. Tidak. Kalau berlaku pencipta itu baharu, mana ada pencipta zat yang maha al-aliyah, yang maha tinggi, yang lain yang menciptakan semua lain pula. Semula lain. Kita nafikan sesuatu yang tasalsul, mana berhubung, berantai-rantai. A jadikan atas jadikan atas jadikan atas. Tak, bukan macam tu. Tak ada kesudahan siapa pencipta, tidak. Yang kita tahu, Allahul Wahidul Ahad. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid, yang tunggal, Al-Ahad lagi munfarid. Yang maha esa. Itu sahaja. Tak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Tuhan-Tuhan ciptaan bagi makhluk-makhluk yang lain yang beragama selain daripada agama Islam, banyak Tuhan dia. Banyak Tuhan dia, berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai keadaan. Dia diciptakan, dia dibuat, lepas tu dia sembah pula. Bukan kata yang tangan banyak, yang berdiri tegak pun ada, yang terbaring pun ada, yang terduduk pun ada. Berbagai-bagai keadaan dia. Yang terduduk, yang terbaring ada, yang terbaring, duduk di Kelantan sana ada. Tapi jangan dikacau, jangan diganggu agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Kita bagi, kita bagi. Kita tak ganggu mereka. Mereka dengan agama mereka. Itu kepercayaan mereka. Kita terangkan tentang agama Islam macam ni. Nak terima, silakan. Tak nak terima, la ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Nak masuk agama, tak ada paksaan. Nak masuk, silakan. Tapi apabila sudah masuk, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah dalam agama Islam dalam keadaan sempurna. Mana Islam yang sempurna? Islam yang syumul. Bukan ambil satu persatu, yang lain tinggal. Tidak. Artinya menyerupai bagi yang baharu, iaitu lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lawan dia. Seperti taswir digambar, gambaran, dia nak bagi gambaran. Bahawa adalah berjirim, bahawa adalah berjirim, artinya mengambil zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi itu qadar daripada faragh, tempat kosong, ruang kosong. Adanya jenis manusia mengatakan bahawa Allah Ta'ala duduk di atas arash. Sekarang ni penafian ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, maknanya Allah Ta'ala tidak mengambil ruang seperti mana kita mengambil ruang. Kita duduk di sini, ada di situ, ada di sini, tapi di sini kosong. Ni ruang faragh. Apabila kita pindah, mana sini dah kosong, sana pula jadi. Kita tu duduk di ruang itu. Itu sifat makhluk. Sifat makhluk. Yang pelik, Allah Ta'ala menciptakan arash, lepas tu duduk di atas arash. Kan pelik nama tu. Bertempat. Bertempat. Arash makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sekali. Yang paling besar sekali. Takkan Allah Ta'ala duduk di atas. Macam mana pula sifat? Kalau dia jadi terfikir pula. Jadi terfikir pula, kecil ke besar ke? Sudah. Ini ada akan disebutkan sebentar lagi. Tu. Atau ada ia Allah Ta'ala itu Arab yang berdiri ia dengan jirim. Semua penafian tu, penafian. Atau adalah ia Allah pada pihak bagi jirim, duduk di jirim. Ni sifat hijau ni. Hijau duduk pada
pada benang ni. Arak dia panggil. Arak. Duduk berdempik saja. Sifat coklat pada kayu ini. Sifat putih pada dinding ataupun pada whiteboard ini. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Itu semua sifat makhluk. Kulit gitu. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang dan sebagainya. Itu semua sifat. Itu sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk. Dalam dunia ni tak ada orang yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan jaga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang saja. Itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Sehingga Nabi Allah Musa alaihi salam sendiri pun nak melihat Allah Taala, tak boleh. Tak ada, tajallikan dengan gunung tadi. Hancur lebur gunung itu, tak dapat melihat. Tak dapat melihat. Itu sekali. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah pilihan agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allahu akbar. Itu sifat Nabi. Sifat basyariyah kamilah dia panggil. Sifat kesempurnaan sifat-sifat manusia yang ada pada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sifat ketuhanan, tidak. Golongan ni mengatakan apa puji-puji Nabi, puja-puja Nabi. Macam sembah pula Nabi. Situ pula perginya. Kita puji-puji madih, memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kita puja-puja Nabi pula. Puja macam mana? Apa maksud puja? Apa maksud puja? Dalam bahasa kita lah, puja dan maksud macam mana? Pergi kat kubur sembah, itu puja. Ataupun pergi kat kubur minta nombor ekor. Minta nombor ekor. Itu tak betul. Tak betul macam tu. Ataupun puja sesuatu benda. Puja jin ke syaitan ke. Dan sebagainya. Itu tak betul. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda khurafat yang dilakukan. Taubatlah. Taubat, mengucap syahadah balik. Atau adalah ia Allah Subhanahu wa taala pada pihak bagi jirim, atau adalah ia berpanca indera. Kita katakan wa huwas samiul basir. Kita menafikan bagi zat Allah Subhanahu wa taala berpanca indera yang serupa dengan makhluk. Kita nafikan. Macam mana? Layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh nak sebut macam mana. Tak boleh nak sebut. Itu para ulama, ulama salaf. Ulama salaf dia tafwid, dia serah. Yad dengan maksud silakan. Dia tak terjemah dah. Yad yang layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tunjuk yad macam ni yad. Tak. Tidak. Itu dia panggil aslam, dia panggil. Aslam, lebih selamat. Selebih selamat akidah dia. Adapun ulama khalaf, ulama yang 300 tahun selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan yad maknanya dengan satu bentuk yang layak, sifat yang layak duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kerajaan, kekuasaan. Kekuasaan. Tengok ayat. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap suatu pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan lagi akan kekallah selama-lamanya. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud wajah? Kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Yadullah fawqa aydihim. Macam mana kita nak terjemahkan? Adakah tangan Allah
berserta, fauqa ini, dia duduk di atas daripada segala tangan-tangan manusia. Adakah macam tu? Tidak. Tangan Allah mengatasi tangan-tangan manusia. Macam mana? Kalau tafsiran bagi kita manusia ni, tangan mana yang duduk di atas, mana lebih lagi pada yang lain duduk di atas. Tak, bukan macam tu. Ulama khalaf mentafsirkan, memalingkan maknanya dengan maksud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala kekuasaan. Itu maksudnya. Bukan tangan duduk di atas. Orang tinggi panjang le tangan. Itu maksud daripada manusia tak sama. Tak sama. Ada yang lebih teruk lagi. Duduk di atas arasy. Apa maksudnya duduk? Duduk ni mana sifat makhluk. Sifat makhluk duduk. Ada setengah-setengah. Lebih teruk lagi. Dalam bahasa dia panggil bersila lendik, dia panggil bersila lendik. Macam raja duduk macam mana? Raja zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman dulu. Tak kena macam tu. Tak kena tafsiran. Ini dia sebut satu persatu ni. Sebut satu-satu. Yang pertama tadi, tidak menerima ruangan. Tidak mengambil ruang seperti mana makhluk mengambil ruang. Udara ni, kita punya ni. Kita mengambil ruang. Mengambil ruang. Ni cawan ni. Cawan ni sedang mengambil ruang di kawasan ni. Sini pula dia mengambil ruang. Sini dah kosong. Ruang. Sifat makhluk semua. Sifat makhluk. Atau adalah ia Allah Subhanahu wa taala itu berpanca indera. Adanya panca indera, tangan, kaki, mulut, mata dan tak, bukan macam tu. Ini sifat mustahil ni. Ini sifat mustahil. Atau berhad dengan tempat. Duduk di satu tempat. Tak. Allah Ta'ala kita nafikan jihah sittah, kita nafikan. Mana jihah sittah? Pihak-pihak yang 6 kita nafikan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semua kita nafikan. Itu. Bila 6 jihah ni tadi, 6 pihak ni tadi kita nafikan, maknanya bukanlah Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy. Bukanlah duduk di atas arasy. Pasal awal-awal lagi tidak nafikan 6 pihak tadi, 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua kita nafikan. Dia panggil jihah sittah, dia panggil. Jihah sittah. Atau berhad dengan tempat, atau berhad dengan masa. Macam kita makhluk semua ada berhad dengan masa, sakatan dia. Likulli ajalin musamma. Bagi tiap-tiap semuanya ada tempohan dia. Atau bersifat zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu dengan sifat sekalian yang baharu. Semua kita nafikan tadi. Nafikan. Atau bersifat dengan kecil atau besar. Nanti sebut tadi. Kalau duduk di atas arasy, besar ke kecil? Macam mana? Sedangkan besar dan kecil sifat makhluk. Sedangkan kita telah letakkan sifat kesempurnaan bagi zat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mukhalafatuhu taala lil hawadis, menyalahinya Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baru. Disebut kecil, besar, tua, muda, semua ada sifat baharu. Al-alamu mutaghayyirun. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Siang, malam, pagi, petang, hujan, panas, ada air, tak ada air. Air ni ada air. Besok tak ada air balik. Itu semua sifat makhluk. Sifat makhluk. Atau bersifat dengan sifat kecil ataupun besar.
Semua kita nafikan. Nah, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Tiap-tiap barang yang terlintas dalam pemikiran akal kita tentang zat Allah Subhanahu wa taala, semuanya bi khilafi dzalik, menyalahi demikian. Nah, kita nak melihatkan, nak menggambarkan mengenai syurga pun tak boleh, apatah lagi kita nak menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, keadaan bidadari pun kita tak boleh nak gambarkan macam mana, apatah lagi zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat roh sendiri pun kita tak tahu macam mana. Adakah roh tu duduk di mana, tak tahu. Hidung ke, mata ke, telinga ke, di perut ke, kita pun tak tahu duduk di mana. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan olehmu ya Muhammad, pekerjaan roh itu serah pada Tuhan kamu. Sifat yang makhluk pun kita tak tahu, apatah lagi pencipta bagi segala makhluk. Atau bersifat dengan berkehendak tujuan pada segala perbuatannya. Apa maksud? Allah Ta'ala menciptakan makhluk semua sekali ini supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya martabat Allah Ta'ala bertambah lagi. Tidak. Tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kembali balik kepada kita. Allah Ta'ala menciptakan wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang kejadian diri kamu ini, afala tubsirun, adakah tidak kamu memikirkan macam mana keadaan dia? Jantung duduk di sini, pepau, apa lagi hati, limpu dan sebagainya. Macam mana kejadian? Subhanallah. Tak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu baru zat kita. Diri makhluk ni, makhluk. Allahu akbar. Bukanlah tujuan Allah Ta'ala jadikan semua benda ni supaya dia naik tinggi martabat dia. Dan kalau semuanya manusia, makhluk ni mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tak akan naik lagi martabat Allah Subhanahu wa taala. Martabat Allah Ta'ala pencipta, habis. Habis itu pukul, orang kata pukul mautnya, habis. Tak ada tambahan lagi, situ dah. Kalau manusia semua sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu wahum yazlimun, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berikan kita mata, berikan pemikiran, berikan akal supaya memikirkan segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita melakukan segala ibadat bukan untuk meninggikan martabat Allah Ta'ala, tidak. Kita membalaskan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berikan Allah Ta'ala, berikan pemikiran, berikan tangan, kaki, berikan apa sahaja nikmat Allah Ta'ala berikan. Cuma kitalah perlu membalaskan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, melaksanakan segala ibadat tuntutan yang diperintahkan. Itu balas. Jazaul ihsan illal ihsan. Balas baik dilawan dengan balas baik juga. Bukan lawan mensyirik, mengkufur, waliyazubillah. Yang ternampak jelas-jelas taklah mensyirikkan ataupun menyekutukan Allah Ta'ala, tetapi ada bab-bab tertentu dia tak mengikut ajaran yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah. Perintah.
tak mendukung perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala turunkan undang-undangnya, tetapi kita tak laksanakan undang-undangnya. Tak boleh masyarakat majmuk. Apa kena-mena dengan masyarakat majmuk? Kalau nak kira kan, zaman Nabi SAW di Madinah bermasyarakat majmuk. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, ada 3-4 Yahudi. Kristian pun ada. Di Madinah semuanya ada. Tapi boleh duduk di dalam undang-undang pemerintahan agama Islam. Selepas akad perjanjian, berlakunya penyelewengan dan sebagainya, ketidakamanahnya mereka, khianatnya perjuangan kepada agama Islam, barulah berlakunya peperangan kepada mereka, dihalau dan sebagainya. Zaman Nabi SAW. Tapi sebelum permulaan itulah masyarakat majmuk. Engkau jaga agama engkau jaga agama engkau jaga agama engkau. Kau duduk di bawah pemerintahan Islam. Darah engkau terpelihara. Itu kaedah dia. Kena banyak baca sirah. Ingat balik. Berlaku. Zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, barang berlaku dah. Barang berlaku dah. Kita kena jelas. Pendirian umat Islam kena jelas. Jangan dirobek-robek dengan golongan yang kufar, ataupun golongan munafik, ataupun golongan pengkhianat. Ini barang berlaku sepanjang zaman. Kita tak faham permasalahan, kita terus nak tohmah dan sebagainya. Jangan dengar. Kena dengar pimpinan cakap. Walak dengan pimpinan. Ini dia sebarkan benda yang tak betul. Lepas tu dah melenting dan sebagainya. Lepas tu nak keluar jamaah dan sebagainya. Ini satu benda yang tak betul. Selagi tidak lari daripada syariat, tak lari daripada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama, selagi itulah. Strategi bila-bila boleh berlaku, boleh bertukar. Kena faham. Kita duduk di bawah, tak nampak orang yang di atas apa yang sedang difikirkan, tapi orang yang atas tahu barang yang di bawah, apa keperluan untuk orang di bawah. Itu kaedah dia. Bukan kata yang lain, kita duduk atas bumbung, orang lain semua duduk bawah, kita nampak semua keliling. Orang bawah tak nampak keliling dia, dia nampak depan mata dia je. Itu saja. Kena faham kaedah dia. Jangan cepat melenting. Banyak-banyak berbagai-bagai berlaku dalam negara kita ni. Kita tak duduk dalam tempat yang betul. Jangan duduk di tengah-tengah. Muzabzabin dia panggil. Orang lalang ni, jenis lalang dia panggil muzabzabin. Dalam Quran sebut baina haula wa haula. Muzabzabin baina haula wa haula. Orang yang lalang ni duduk kejap sana, kejap sini, kejap sana, kejap sini. Tak betul. Tak betul. Dia kena betul laluan dia. Sama ada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nak duduk di mana? Kalau duduk fil jannah, mana laluan dia istiqamah dengan agama. Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan pendirian kami, jati diri kami, keimanan kami kepada mentaatimu ya Allah, dan istiqamah dengan agamamu ya Allah. Itu laluan gitu. Laluan. Kena ambil faham. Ini kejap ke sana, kejap ke sini, tak tentu arah dia. Tak tentu arah. Jadi lalang. Bila dengar satu benda je, terus dia dah tak tahu nak ke mana, tak tahu isu, tak faham isu. Malah dia tak duduk dalam majlis itu. Dia jadi macam tu, goyang.
Tak kira lah apa sahaja. Nah, dapat ni maklumat yang salah, maklumat yang apa semua, dia tak rujuk dulu. Dia tak rujuk. Tak faham. Jadi terus nak melenting. Terus nak lari daripada jamaah dan sebagainya. Tak kena. Nak lari daripada jamaah, nak pergi jamaah mana? Yang ada jamaah yang bersekongkol dengan orang kafir. Nak duduk dengan mereka. Kalau dia bawa kita kepada syurga lain, dia nak bawa kita ke mana? Tak pembandukan dengan agama, tak pembandu dengan syariat. Syariat dia sendiri pun, agama dia sendiri pun dia langgaunya. Semua agama yang ada dalam dunia ini nak mengharamkan arak, mengharamkan zina, mengharamkan judi. Babi pun tak boleh makan. Tapi langgau semua. Langgau. Bahkan diubah pula agama dia. Panduan-panduan agamanya dia ubah satu persatu. Terasing pula agama dengan pemerintahan dan sebagainya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah nak beriman dengan separuh daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun nak kufur separuh seperti orang Yahudi, orang yang zaman dahulu. Mana selera dia ambil, tak selera dia tinggal. Ayat rejam, tutupnya tangan, tutupnya dengan tangan. Itu dalam kitab dia sendiri. Nak menghukumkan, dia kata tak ada. Dia kata tak ada. Rupanya dia tutup dengan tangan dia. Depan Nabi SAW sendiri dia buat. Dengan umat jauh lagi lah. Kejap-kejap kena tipu, kejap-kejap kena tipu. Tengok Palestin tu, akad perjanjian. Ini jenis Yahudi ni. Dalam negara kita banyak pun jenis Yahudi ni, pengikut anak buah dia yang ada dalam ni. Sebelah negara kita pun anak angkat Yahudi. Dah faham? Strategi bila-bila boleh berubah, maslahah ummah bila-bila boleh berubah. Kena faham. Ini kita Quran pun tak tahu ke mana, hadis 40 pun tak faham lagi, tapi nak cerita bab lebih tinggi lagi. Ikut laluan para ulama, dia lebih mengetahui. Warasikhuna fil ilm, mereka yang rasih, orang yang teguh, orang yang faqih, orang yang faham mengenai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ikut dia. Al ulama warasatul anbiya. Ini laluan kita. Ulama ni zaman berzaman, di dalam jamaah ribuan, puluhan ribu para ulama. Tapi kita boleh lari daripada para ulama. Nabi ke mana? Kita pula mendengarkan daripada kalam-kalam orang kafir. Dalam Al-Quran macam ni, tak ada. Kita pula boleh terima. Bodoh panggil. Tak kerti. Boleh dengar kalam orang kafir. Tak tahu malam ni dia panas macam mana tahu. Itu kaedah. Kaedah dia. Itu keadaan yang berlaku. Ini tengok Al-Quran. Salah satu ciri-ciri orang yang nak diletakkan sebagai ansarullah, tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran, membaca sirah-sirah Nabi, melaksanakan zikrullah. Apa sahaja amalan tarikat silakan, boleh jalan, boleh bawa. Tapi kalau tak ada panduan, mak surat bacalah sekurang-kurangnya. Doa pendek-pendek je. Pendek-pendek je. Kalau tak ada wirid yang betul, kita tak ada, kita tak ambil lagi dengan para ulama, syekhut tariqah dan sebagainya, kita baca. Wirid-wirid biasa je. Biasa dia sebutkan hari ni bismillahirrahmanirrahim, ataupun bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim, ataupun Allah. Ayat laluan Imam Ghazali dah sebut dah dalam kitab-kitab dia.
ada. Itu panduan hari-hari zikir. Tak boleh baca Quran, bacalah. Walaupun mengangkat-ngangkat dapat 2 pahala. Dapat dua pahala. Dia baca dapat 1 pahala. Dengan sebab dia mengangkat tadi itu nak kenalkan kalam Allah SWT, dapat pahala kedua pula. Orang yang baca lancar, orang yang dia ada sebut dalam hadis ni, dalam hadis ni bersama dengan para malaikat. Orang yang lancar bacaan ni bersama dengan kiramil bararah dan sebagainya. Disebut kelebihan oleh Al-Quran. Kalau tak boleh yang lain, tak ada pun, pagi, petang, siang, malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang tak boleh nak baca pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalam kitab dalam kitab Faridatul Faraid yang baru khatam baru ni, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani menyebutkan orang yang sakit nak matinya, dia banyakkan baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, insya-Allah mendapat syafaat dia. Dapat syafaat dia dengan Al-Quran tu tadi. Bila apa-apa saja kita boleh baca. Ikut balik laluan sirah Nabi SAW, turun naik perjuangan agama, perjuangan Nabi SAW nak menegakkan agama Allah SWT, bukan semudah-mudah. Allahu Akbar. Kita tengok kisasul anbiya, ulul azmi lebih teruk lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Nuh, isteri dan anak pun tak ikut dia. Adakah dia punya dakwah dia tu tak menang? Tidak. Adakah dakwah dia tu tak berjaya? Tidak. Semua pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ummatul dakwah dan adanya ummatul ijabah. Ummatul dakwah dapat seruan. Dalam Malaysia ni tak ada orang yang tak dapat seruan agama Islam. Hari-hari dalam televisyen, hari-hari dalam radio, semua ada. Cuma penerimaan dia, ummatul ijabah tu dia terima ataupun tidak agama, itu di situ duduk pada dia. Sebab Allah Ta'ala letakkan akal fikiran pada dia. Adanya fikiran, kena fikir. Adanya mata, kena lihat kebenaran. Adanya telinga, kena mendengar kebenaran. Kalau tak dengar dengan 3 benda, tak fikir, tak dengar, tak lihat, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang-binatang ternakan, balhum adal, bahkan lebih sesat. Indahnya bersyariat. Nak cerita, kita duduk di bumi Allah Subhanahu wa taala, diri kita sendiri pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan undang-undang dia, tapi kita kata undang-undang yang turun daripada Allah Ta'ala terlalu kuno. Adakah boleh cakap macam tu? Di manakah akidah kita? Hari-hari kita ambil nikmat dia, tapi apabila dia turunkan batasan-batasan syariat, kita tolak tepi. Wal-iyazubillah. Allahu Akbar. Atau besar atau bersifat dengan berkehendak, tujuan, ada tujuan aghrad, tujuan tertentu. Pada segala perbuatannya, dan segala hukumnya, Allah Ta'ala turunkan hukum atas tujuan, nak kenakan orang ni, nak kena, tidak. Tak ada tujuan Allah Ta'ala kecuali untuk mengawasi, membintangi ataupun melintangi, membatasi manusia yang beriman supaya tidak terjauh ataupun terlepas daripada segala batasan syariat. Itu yang besar. Judi haram, zina haram, apa lagi, tenung nasib haram,
makan riba haram. Ini semua ayat Quran sebut. Ini batas-batas dia. Tilka hududullah. Inilah. Nah, batas-batas syariat tu kena ada. Itu yang disebutkan hadis, ad-dunya sijnul mu'minin. Itulah batasan-batasan syariat tu ada, lingkungan dia. Dalam hadis lain, nah, yushiku. Nah, takut-takut kita gembala sesuatu. Nah, contohnya kambing. Nah, kita letakkan di tepi kawasan pagar orang lain punya tempat. Jadi, nah, takut-takut binatang-binatang ternakan kita tadi makan makanan yang ada di dalam kawasan orang lain. Mana? Apa maksud dia? Dah tahu la taqrabu zina, jangan hampiri zina, tapi dia nak dekat. Dia dekat, automatik dia akan hampiri kepada zina. Begitu juga minum arak, macam tu juga. Nah, bab kata hadis Nabi SAW, orang yang dekat dengan tukang minyak wangi, dia akan dapat bau dia. Tapi orang yang dekat dengan tukang besi, mungkin api akan terpercik pada baju dan badan dia. Itulah. Jadi syariat kata awal-awal lagi batasan. Batasan. Indahnya bersyariat. Itu nak ceritanya. Allahu Akbar. Artinya menyebut yang empunya karangan pada kitabnya ini bahawasanya mustahil menyerupai Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu. Nah, pada 8 perkara. Ini akan disebutlah insya-Allah. Minggu-minggu yang seterusnya kita akan sebut lagi. Tadi panjang, hari ini ada kerja lain pula. Sekadar tu pada malam ni, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. والحمد لله على كل حال. اللهم حول أحوالنا إلى أحسن الحال ونعوذ بك يا الله من أحوال أهل النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.